lagi. Kali ini kita akan menyimak video yang menarik mengenai bahasa Melayu Malaysia. Video ini memuat upaya Malaysia untuk menyebarkan bahasa Melayu ke luar negeri. Yuk kita simak ya. Kaum Melayu Malaysia sebetulnya sedang kebingungan. Mereka memiliki konsep Melayu yang menampung kaum Melayu asli dan palsu. Semua bisa disebut Melayu, yang penting mereka beragama Islam. Lalu kaum Melayu asli dan palsu itu menganggap diri mereka sebagai bangsa besar. Tapi mereka kalah besar dengan bangsa Indonesia. Konsep Melayu semu itu juga tidak sejelas konsep bangsa Indonesia. Lalu, bahasa Melayu Malaysia juga tidak laku. Karena itulah mereka bingung. Bahasa Melayu tidak bermartabat di Malaysia sendiri. Tapi mereka terus-menerus bermimpi ingin membawa bahasa Melayu ke panggung dunia. Impian ini sungguh muluk, karena bahasa Melayu Malaysia kalah dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu masih kuno dan belum baku, adapun bahasa Indonesia sudah baku. Jumlah penutur bahasa Melayu juga kalah jauh dibanding bahasa Indonesia. Tanpa punya bahasa Melayu yang hebat, ilusi kaum Melayu Malaysia mengenai alam Melayu yang besar itu, maka hanya menjadi dongeng. Nah, berikut ini adalah cara Malaysia untuk menyelamatkan alam Melayu dan bahasa Melayu. Negara yang diberi kemerdekaan oleh Inggris ini, kini meminta bantuan Inggris. Kerajaan Pengajian Tinggi KPT menerusi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA menandatangani perjanjian persefahaman bersama School of Oriental and African Studies SOAS, University of London bagi mempromosikan pengajian dan kebudayaan Melayu. Kerjasama antara Universiti Malaysia dan SOAS akan menjadi pemangkin utama untuk memperkasa bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Koresponden TV3 Haliza Hashim melaporkan dari London, United Kingdom. Menurut Ketua Setiausaha KPT Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, kerjasama yang dimeterai semalam sebagai inisiatif pengantarbangsaan Pusat Pengajian Pendidikan Tinggi Tanah Air serta hub pembangunan bakat sekaligus mengembangkan bidang diaspora ilmu alam Melayu ke pentas dunia. SOAS adalah sebuah institusi pengajian tinggi terkemuka di Eropah yang mengkhusus dalam kajian Asia, Afrika dan Timur Tengah. Ia mempunyai koleksi 22,000 manuskrip sejarah termasuk 5,000 berhubung alam Melayu. Delegasi KPT, UPSI dan UNIZA turut melihat sebahagian daripada manuskrip berhubung sejarah Melayu yang tersimpan di perpustakaan SOAS. Nanti akan ada 2 orang pensyarah daripada UPSI dalam bidang pengajian Melayu yang akan menjalankan kajian dan juga usaha sama serta pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, pensyarah-pensyarah ini juga akan mempromosikan bukan saja UPSI tetapi Malaysia kepada pelajar-pelajar di United Kingdom yang berminat untuk mengetahui, mempelajari dan mendalami tentang keunikan budaya kita, tentang keunikan bahasa dan sebagainya. Para pendidik kita akan hantar ke sini, berkampung di sini mungkin untuk tempoh tertentu bagi memastikan proses deskripsi kepada konten manuskrip itu dapat dijalankan, dan inilah kelebihan daripada pihak Universiti Sultan Zainal Abidin di mana para pendidik kita mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut, terutamanya yang berkaitan dengan manuskrip dalam bahasa Jawi. Pada Selasa, Malaysia dan United Kingdom UK turut menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi mengukuhkan kerjasama dalam sektor pendidikan tinggi kedua-dua negara. MOU itu ditandatangani oleh Datuk Seri Abdul Razak dan Setiausaha Tetap UK di Jabatan Pendidikan Susan Ackland Hood. Ia disaksikan oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK, Datuk Zakri Jaafar. MOU ini merangkumi kerjasama strategik dalam bidang penyelidikan saintifik dan latihan bakat, pertukaran staf akademik, pendidik, pakar dan pelajar. Haliza Hashim, TV3, London. Itulah upaya yang dilakukan oleh Malaysia. Langkah seperti itu sudah dilakukan Indonesia sejak dulu. Sejak Indonesia merdeka, bahasa Indonesia dan budaya Indonesia telah diperkenalkan ke segala penjuru dunia. Mari kita lanjut lagi ya. Itulah cara Malaysia menyelamatkan alam Melayu, budaya Melayu, dan bahasa Melayu. Selanjutnya inilah konsep dongeng alam Melayu yang hingga detik ini masih diajarkan di sekolah di Malaysia. Bahawa
Alam Melayu yang dimaksudkan bukanlah Melayu yang kita tahu di negara kita hari ini. Tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar yang mana ada berbagai kerajaan di dalamnya seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Kalau kita tengok pada peta ni nampak dia punya keluasan kawasan tu daripada sini sampai sini. Semua ini adalah alam Melayu. Alam Melayu. Menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Faktor geografi ya. Faktor geografi. Kita tengok ada tak ahli akademik yang lain ataupun tokoh-tokoh yang lain berkongsikan definisi beliau? Ada. Kita lihat. Menurut Abdul Hadi Haji Hassan, merupakan salah seorang ahli akademik, dia kata alam Melayu merupakan satu lingkungan geografi yang luas, meliputi kepulauan Melayu sehingga ke selatan Thailand. Itu Abdul Hadi kata. Kemudian kita tengok, ada tak lagi untuk geografi? Ada. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Husin juga berkongsikan kita definisi bahawa dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Kalau kita tengok, ruang yang diberi ini macam hampir dengan peta yang awal-awal tadi. Betul, cikgu. Tetapi dia ada menyebut tentang selatan Myanmar. Dia ada menyebut tentang selatan Vietnam. Maksudnya, dia lebih naik ke atas-atas ni sikit. Nampak ni, kawasan-kawasan ni dah dimasukkan di dalam definisi yang diberikan oleh beliau. Ada tak lagi yang lain? Semestinya ada. Dalam pengkajian sejarah, dalam pembelajaran sejarah, kita tidak berpegang kepada satu sumber primer. Kita pergi kepada sumber primer yang lain. Kita lihat. Geografi. Alfred Russell. Alfred Russell juga mentakrifkan bahawa alam Melayu meliputi kepulauan Tanah Melayu hingga Tanah Srim dan kepulauan Nicobar, Filipina, kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. Papua New Guinea, kepulauan Solomon dimasukkan di dalam alam Melayu. Itu tadi adalah dongeng alam Melayu yang diajarkan di sekolah di Malaysia. Mungkin dongeng itu yang bikin kaum Melayu Malaysia suka berilusi. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.